saya Divya. Sedih, marah, kesal, luluh dan pelbagai perasaan bercampur baur menerima perkabaran yang paling mendukacitakan ini. Bagai kaca terhempas ke batu, itulah ibaratnya. Ia tidak pernah terlintas dalam kotak fikiran manusia normal, akan berlaku dalam sesebuah kehidupan. Apatah lagi, ia dilarang keras oleh kebanyakan agama. Apa yang mendukakan kita? Ia adalah fenomena bunuh diri dalam kalangan remaja kita hari ini. Tahukah anda apa puncanya atau faktor membunuh diri dalam kalangan remaja? Masalah percintaan adalah punca utama untuk remaja membunuh diri pada zaman kini yang semakin meningkat. Mereka membunuh diri apabila tidak menjangka dan tidak menerima hakikat apabila hubungan mereka terputus. Selain itu, pengaruh teknologi turut membawa implikasi terhadapnya. Wabak ketanggi gadget dalam kalangan remaja sebenarnya mengundangkan pelbagai jenayah cyber. Ia menyebabkan remaja terlibat dalam pelbagai masalah berkaitan persahabatan, percintaan, hubungan rakan sebaya dan seumpamanya yang boleh meruntuhkan institut keluarga. Selain daripada yang saya katakan tadi, sosioekonomi seperti kemiskinan keluarga membawa impak yang besar dalam kalangan remaja yang tidak mampu belajar di institut tinggi atau tidak mampu membayar yuran pengajiannya. Ini kerana remaja berasa sangat stres dan mengalami fikiran putus asa dan ingin membunuh diri. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Madam Hanim. Nama saya Jennifer, anak perempuan Santana Sami. Tajuk kami ialah kes bunuh diri remaja dan saya ingin menjelaskan tentang badan bantuan yang terlibat. Bagi saya, bunuh diri ialah sesuatu perbuatan yang menamatkan atau menghilangkan nyawa diri sendiri. Seterusnya, pelbagai cara yang digunakan oleh remaja untuk membunuh diri, iaitu mempunyai dua jenis cara luaran dan cara dalaman. Cara luaran ialah membakar diri sendiri dan cara dalaman ialah menyuntik racun ke dalam diri sendiri. Kejadian bunuh diri kerapnya berlaku di kalangan remaja kerana remaja mempunyai atau menghadapi tekanan dari segi fizikal atau mental. Pelbagai jenis cara atau badan yang terlibat dalam pencegahan kes bunuh diri remaja ialah antaranya ialah dapat membentuk pelbagai jenis aktiviti iaitu evidence-based practice iaitu bermaksud idea membawa bahawa amalan pekerja harus berdasarkan bukti saintifik. Seterusnya, pencegahan bunuh diri memerlukan strategi yang bersepadu iaitu integratif pada peringkat individu, masyarakat dan sistem. Dan kajian juga menunjukkan pencegahan bunuh diri adalah jauh lebih efektif apabila melibatkan pelbagai peringkat iaitu bermaksud multiple levels dan pelbagai usaha sama multiple integration. Hari sekali terdapat pelbagai perkara yang boleh digunakan secara harian atau khusus pada hari pencegahan bunuh diri sedunia seperti meningkatkan kesedaraan tentang bunuh diri dan mendidik diri sendiri. Sekian, terima kasih. Hai semua, nama saya Jirtana, anak perempuan anda kemarin. Di sini saya ingin mengkongsikan tentang cara bagi mengatasi isu membunuh diri dalam kalangan remaja. Tahukah anda bagaimana cara bagi mengatasi masalah membunuh diri dalam kalangan remaja? Kita juga melakukan beberapa tips bagi mengatasi masalah ini. Yang pertama, elakkan berserangan.
Jika mendapati berserangan, jangan risau. Amalkan nilai murni keyakinan diri bagi menyokong diri kita sendiri. Yang kedua, jauhkan diri daripada persekitaran atau individu yang negatif. Cubalah melibatkan diri dalam perkara-perkara yang baik seperti menolong kepada orang tua, meluangkan masa dengan kanak-kanak dan sebagainya. Yang ketiga, melakukan diri kita dalam aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan seperti riadah, berbasikal dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti seperti ini juga dapat membantu kita bagi mengelakkan sikap bosan dalam kehidupan seharian kita. Yang keempat, kita juga boleh mendapatkan nasihat atau cadangan daripada orang-orang tua atau orang yang berpengalaman daripada kita. Ia menjadi menolong kita bagi mendapat sokongan untuk kita mencapai lagi dalam kehidupan. Yang kelima, jika terdapat masalah, jangan berputus hati terhadap perkara tersebut. Berkongsi sahaja dengan rakan atau orang yang awak disayangi. Ia juga menolong kita bagi meluangkan perasaan atau rasa kesedihan dalam diri kita. Hai, nama saya Karen Lee Jiaxian. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang analisis kes bunuh diri dalam kalangan remaja di Malaysia. Secara global, Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) melaporkan bahawa bunuh diri adalah di antara 10 penyebab utama kematian di dunia. Secara purata, satu kematian berlaku setiap 40 saat menjadikan hampir 800,000 orang mati setiap tahun akibat bunuh diri. Jumlah kes bunuh diri dalam kalangan remaja dari tahun 2014 hingga Jun 2019 adalah seramai 356 kes dilaporkan di seluruh Malaysia. Statistik bunuh diri dalam kalangan remaja mengikut pecahan kaum. China melaporkan bahawa terdapat 147 kes, manakala India melaporkan sebanyak 76 kes. Bagi kaum Melayu pula adalah sebanyak 47 kes dan yang lain adalah bukan warga negara sebanyak 69 kes. Cara yang paling sering digunakan untuk membunuh diri adalah seramai 234 individu mati kerana gantung diri, manakala 72 kes mati kerana terjun dari tempat tinggi. Seterusnya 43 mati kerana minum racun dan 76 mati disebabkan pelbagai kaedah lain seperti menggunakan senjata api dan lain-lain. Hai, nama saya Sanggita Raghunathan. Terdapat beberapa penyelesaian masalah bunuh diri di luar negara. Pertama adalah Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. 10 September setiap bulan merupakan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia sejak tahun 2003. Asosiasi Internasional untuk Pencegahan Bunuh Diri bekerjasama dengan Organisasi Kesihatan Dunia dan Federasi Dunia untuk Kesihatan Mental menjadi tuan rumah Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Menurut International Association of Suicide Prevention, tema untuk tahun ini adalah bekerja bersama dan mencegah bunuh diri, iaitu Working Together to Prevent Suicide. Ini merupakan tahun ketiga di mana IASP menggunakan tema yang sama. Ia menunjukkan betapa pentingnya agar semua pihak bersama-sama memainkan peranan dalam mencegah berlakunya kejadian bunuh diri. Ia bukan sahaja melibatkan individu masyarakat, agensi-agensi berkaitan, malah kerajaan juga harus berganding bahu bagi membantu mencegah kejadian bunuh diri. Langkah ini membolehkan mereka yang mengalami kesihatan mental mendapatkan rawatan dan menerima pemulihan tanpa stigma. Isi seterusnya adalah kaunseling. Kaunseling adalah salah satu cara yang menyelesaikan masalah kes bunuh diri di seluruh dunia. Kaunseling merupakan profession yang berkaitan dengan kebajikan, pembangunan dan membantu orang yang kurang berfungsi.
Menurut Governing Council of American Counseling Association (ACA), amalan profesion kaunseling adalah berkaitan dengan kesihatan mental, psikologikal dan prinsip pembangunan manusia melalui kognitif, intervensi strategi menyediakan kebajikan, pertubuhan personal atau pembangunan dalam pekerjaan dan juga patologi. Kaunselor akan menolong menganalisa keadaan sikap kelakuan klien mereka dan membantu mereka menyesuaikan diri dalam sesuatu situasi dengan proses penyelesaian masalah. Kaunselor juga mengemukakan cadangan dan berbincang dengan klien mereka sebelum sesuatu keputusan diambil. Selain itu, kaunselor juga akan mengadakan program-program pencegahan ke atas perlakuan dan sifat yang negatif dari segi emosi dan pemikirannya. Isi seterusnya adalah meditasi. Meditasi atau yoga juga adalah satu cara yang boleh mengawal tekanan yang dihadapi oleh seseorang. Stres adalah punca utama bagi seseorang bunuh diri. Oleh itu, tindakan awal yang boleh mengawal stres ini akan membantu individu tersebut. Latihan yoga adalah terapi yang terbaik bagi menghalalkan tekanan kita kepada titik sifar. Yoga banyak berhubung kait dengan latihan pernafasan yang membantu badan untuk lebih bertenang. Jika tiada masa untuk melakukan latihan yoga ini, kita boleh melakukan latihan pernafasan ataupun meditasi di rumah. Lakukan pernafasan terarah melalui tarikan nafas melalui hidung dan lepaskannya melalui mulut sebanyak 7 kali. Apabila kita melakukan pernafasan ini, gas oksigen dapat disalurkan ke otak dan keseluruhan anggota badan. Hasilnya, segala hormon dalam anggota badan akan lebih bertenang atau rileks. Apabila fungsi dalaman badan telah bertenang, halalkan fokus kita kepada perkara-perkara yang mententeramkan. Ini dapat membantu hidup tanpa tekanan ataupun stres free. Hai, nama saya Syarina Batu Malay. Saya akan memberi refleksi dan penutup bagi mewakili tajuk kumpulan kami iaitu gejala membunuh diri dalam kalangan remaja. Sebagai sebuah masyarakat yang sentiasa mencari penyelesaian, kita perlu memberi pandangan yang luas dan penyelesaian yang menyeluruh untuk menangani masalah gejala membunuh diri dalam kalangan remaja. Membunuh diri bukanlah jalan penyelesaian masalah yang patut diambil oleh remaja maupun insan-insan yang lain. Sokongan daripada ahli keluarga dan masyarakat amat memberi nafas baru kehidupan kepada remaja yang berputus asa serta berasa hidup mereka tiada bermakna lagi. Saya sebagai seorang remaja berpendapat membunuh diri tidak menjadi cara yang betul untuk melepaskan diri daripada masalah yang dihadapi dan kita harus berani berusaha dengan lebih gigih untuk mencapai kejayaan hidup. Terima kasih.